perkembangan anda terkini dari segi kerjaya dan perniagaan? Saya sekarang ni lebih kepada bisnes lah berbanding kerjaya seni saya sendiri. Tak syuting pun almost tahun, tak melibatkan diri dalam dunia seni. Tapi insyaAllah tahun ni saya akan terlibat. Sekarang ni tengah memilih lagi antara nak buat drama ataupun filem lah. Dari segi perniagaan pula, Alhamdulillah saya baru je habis sponsor untuk Big Stage, di mana itu satu pelaburan yang besar buat kami. Dan Alhamdulillah tahun demi tahun perniagaan kami semakin lama semakin memberansangkan. Dan insyaAllah next year kami akan kembangkan lagi kami punya bisnes lah. Soalan yang kedua, siapa Ariz Hafif pada usia remajanya, terutama selepas tamat persekolahan? Saya sebenarnya tak pernah pun terfikir yang saya suatu hari nanti akan jadi seorang selebriti ataupun seorang ahli perniagaan. Mana saya tahu saya punya sekolah tidaklah, pendidikan tidaklah terlampau bagus. Memang saya dah plan dah, habis sekolah je saya nak pergi Johor Bahru ataupun Singapura untuk kerja dekat sana. Tapi ada satu hari tu saya tengok drama dekat TV di mana waktu tu cerita Geras. Saya tengok, bestnya suasana di KL. Sementara menunggu result SPM saya keluar, saya kerja kilang dulu dekat Batu Pahat, kilang perabot waktu tu. Saya dibayar gaji dalam RM900 sebulan. So dengan duit yang saya dapat tu, saya kerja 2 bulan lah. Dengan duit yang saya ada, saya pergi Kuala Lumpur, di mana waktu saya pergi KL tu saya tak kenal pun siapa-siapa dekat KL ni. So memang gamble lah. Ada saya kenal seorang je. Waktu tu dia yang bawa saya untuk kerja jadi salesman lah dekat KL ni. Tahun 2006 mula jejak kaki dalam industri hiburan. Apa persepsi Arya pada ketika itu? Waktu dulu saya rasa, bukan saya rasa lah, semua orang rasa lah, suatu bidang selebriti ni memang suatu benda yang semua orang bukan easy untuk masuk dalam dunia tu. Kerana waktu tu kan tak ada media sosial apa semua. Yalah, kata orang nak masuk ni semuanya nak kejar glamour lah kan. Tipulah kalau kita masuk bukan kita nak dikenali. Tapi saya rasa itu bukan apa yang saya nak lah. Saya lahir daripada golongan yang susah dan saya nampak masuk industri ini adalah satu jalan untuk saya buat duit. Ayah dan kami memainkan peranan besar dalam karier Arya. Boleh kongsikan apa pesanan dari arwah yang Arya ingat sampai sekarang? Saya sebenarnya waktu di KL tu, saya mengalami kecelakaan. Mana tangan saya patah. So, saya nak balik kampung waktu tu macam malu pun ada sebab yalah kita dah kat KL kan. Lepas tu tiba-tiba nak balik kampung dengan tak ada benda yang kita boleh bawa ke kampung. Macam suatu benda yang dibanggakan lah. So, uncle karya kami ni lah yang dia menumpangkan saya untuk tinggal dengan dia. Saya selalu ikut dia syuting, selalu ikut dia berjumpa orang, and then dia banyaklah mengajar saya macam mana dari segi PR untuk berinteraksi lah dengan orang. Selalu pesan lah dekat saya, jaga adab kita dan jangan lupa diri lah. Bagi Arya, apakah filem atau drama yang dianggap sebagai biggest breakthrough? Saya pernah berlakon filem 7 Petala Cinta lah. Filem tu mengenai keagamaan, and then benda tu menjadi saya punya sisi perubahan paling besar lah dalam diri saya. Memang saya dulu agak jahil, macam yalah kita solat pun kadang tak cukup kan. Tapi Alhamdulillah selepas saya buat filem 7 Petala Cinta tu, saya betul-betul dalami karakter tu. Dan Alhamdulillah selepas filem tu juga untuk jadi pemanggil saya untuk istiqomah lah dengan agama Islam, dan dari situ juga saya banyak belajar lah tentang ilmu agama Islam. Pernah berdapat struggle sebagai anak seni yang orang lain tak tahu, boleh kongsikan? Memang jadi anak seni bukan seindah yang kita gambarkan. Orang hanya nampak kita ni best, dikenali. Tetapi kita kena siap sedia jugalah dari segi kecaman. Sebabnya kecaman ni bukannya dari satu sudut je. Dia berbagai-bagai sudut. So, struggle yang paling saya teruklah kena adalah waktu saya menjadi anak seni adalah waktu saya berkahwin dulu. Itu dia punya
struggle ataupun tekanan dia tu macam hari-hari saya kena. Dan sampai satu tahap macam mana saya nak handle adalah saya rasa saya tak perlu pun buka handphone, tak perlu pun baca paper. Saya asingkan diri saya daripada dunia luar. Waktu tu isteri dengan anak adalah saya punya punca kekuatan lah. Apakah nasihat mungkin Ariel akan berikan kepada Ariel Zafril yang berusia 7 tahun? Sebenarnya apa yang saya paling sesali adalah dulu saya tak belajar rajin-rajin. Walaupun saya dah berjaya macam sekarang ni pun, tapi bila saya tak ada ilmu, benda tu banyak menyukarkan kita punya future. Contoh macam saya buat bisnes, saya tak ada ilmu, and then itulah selalu kena tipu, and then banyak langgar dinding, and then cara kita berkomunikasi pun agak berbeza. Kalau saya boleh balik masa, saya sebenarnya kena sambung belajar sebenarnya. Bukan ditakat kita SPM saja. Ariel dan Wawa sangat berjaya dalam perniagaan. Boleh kongsikan kesusahan dan cabaran terbesar membina perniagaan? Kesusahan dan cabaran mesti ada dalam setiap kejayaan. Dan paling yang kami struggle dulu-dulu adalah macam mana kami nak breakthrough kami punya keyakinan lah. Macam saya dengan Wawa, mostly kita orang buat sendiri. Daripada ambil order, daripada tulis order, daripada post barang tu dekat pos laju. Kesusahan dia ialah kita tak ada ilmu. So kita buat je, and banyak kali jugalah kena tipu. Pernah one time tu kami kerugian dalam RM100,000 sebabnya kita percaya dengan orang. Kita bagi je duit kita, and then kita percaya orang tu akan siapkan produk kita. Sebenarnya kita boleh je bagi buy progress, tapi disebabkan kita rasa saya tak ada ilmu waktu tu, so kita percaya je orang 100%. So alhamdulillah sekarang ni saya ada 30 orang staff, di mana lepas ni insyaAllah saya akan tambah lagi. Dan saya percaya dengan ramai lagi orang yang saya hire, makin besarlah saya punya perniagaan. Dulu anda dan Wawa pernah dilanda kontroversi. Ceritakan bagaimana anda melalui kehidupan seharian dari mula berkahwin sehingga berjaya di saat ini. Kalau nak cakap pasal kontroversi dan juga cabaran, memang takkan pernah habis. Upcoming pun saya tak tahu apa kontroversi yang akan melanda. Tapi ujian di awal perkahwinan tu adalah sangat-sangat ujian yang paling berat untuk diri saya, dan waktu itu adalah kontroversi pertama dalam hidup saya. Apa yang saya lagi sedih waktu tu bila ada reporter cakap anak kami tu anak luar nikah kan. Itu lagilah saya rasa macam satu benda yang saya tak boleh nak maafkan pun. Sebenarnya pertama kali saya suka dengan dia pun disebabkan dia seorang yang independen. Saya ada pengalaman bercinta sebelum ni, tapi mostly wanita yang saya kenali tidak se-independen dia lah. Mana dia boleh buat semua sendiri. Even kalau contoh nak pergi satu tempat pun saya tak perlu ambil dia, kan. And then kalau dia nak something pun dia boleh beli sendiri. Dia seorang wanita yang saya rasa dia boleh berdikari. Sebenarnya dia tanpa saya pun dia boleh berjaya pun macam sekarang ni sebenarnya. Dia seorang yang penyayang lah. Dia tak merajuk pun. Kalau saya tegur pun apa, dia macam terima je. Seorang yang pemurah, boleh dikatakan semua orang yang berada di sekeliling kami, dia bagi duit. Macam bapak dia, mak dia, adik-beradik dia, even manager pun mak manager pun dia bagi duit selalu. Dia tak jenis orang yang tidak berkira lah. Dia hormat saya lah. Maksudnya walaupun dia lah sebenarnya kingmaker, tapi dia tidak pernah membelakangi saya lah. Teruskan support saya dan juga isteri dan juga perniagaan saya. Dan terima kasih juga kepada semua orang yang selama ini terus menyokong kerja saya. Doakan kami supaya berjaya dunia akhirat. Amin.
Bye-bye.